kan? Record kan? Kamera dah masuk lah. Sekejap ya.
Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aina dengar ke? Okay, boleh dengar Puan. Right. Barisan pesyarah-pesyarah, terima kasih kerana sudi untuk sesi pagi ni klinik psikologi bersama kaunselor bagi sesi ke-8 di bulan Ogos. Itu bersama Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey, untuk makluman, rot tour kita ni memang kita laksanakan daripada bulan Januari yang lalu mengikut fakulti dan jabatan, dan bulan 8 ni term untuk Fakulti Kejuruteraan Awam. Ia adalah hasil daripada amanat rektor yang pertama, iaitu selain kaunselor tu buat seminar, webinar, sepatutnya kena ada misi akademik lah, macam misi akademik lah setiap fakulti dan jabatan. Tapi memandangkan pandemik COVID-19, apa yang kami buat adalah melalui virtual ni lah, webinar secara online. Okay, thank you so much yang dah hadir. Alhamdulillah dah 15 orang. Dr. Amran nak tunggu ke nak apa? Dr. Amran ada ke? Tunggu lagi 5 minit ke apa, Doktor? Dr. Amran dengar saya? Mungkin wakil pada FKA nak tunggu. Kita tunggulah. Baru 17 kali nak. Ya, betul. So far yang dah jawab test tu berapa tadi? Latest? Ada 26 orang dah jawab. Daripada 23, hari ni tambah lagi 3 26. Okay, kita tunggu at least ada 26 orang tu masuk. So 28 lah. Maksudnya dah jawab test tu, kita bagi dia dengar. Saya tunggu dulu. Buat rakan-rakan pesyarah boleh maklumkan kepada para staf Fakulti Kejuruteraan Awam untuk join. Untuk makluman juga, anda akan mendapat jam latihan untuk sesi pada pagi ni. Kita tunggu sebentar Kita tunggu lagi kawan-kawan masuk.
Kita tunggu dari 4 orang lah 4 orang. So far yang dah jawab 28, kalau campur Puan Juwita 29. Kalau daripada fakulti lain mungkin dalam 30. Kita tunggu rakan-rakan pensyarah, barisan pensyarah yang dah jawab untuk masuk supaya dia dengar daripada hasil ujian yang telah mereka jalani. Ya, okay, Aina, kita boleh mula ke Aina? Okay, dah boleh mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Amra Abdullah, Koordinator Fakulti Kejuruteraan Awam, Barisan Pensyarah Kanan, Barisan Pensyarah dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Terima kasih untuk pagi ini kerana bersama kami dalam jelajah klinik psikologi siri 8 iaitu bulan Ogos dalam topik jangan panik, inventory simptom panik. Okay, Alhamdulillah. Kita mulakan webinar kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Kita sedekahkan Al-Fatihah buat sanak saudara kita telah meninggal dunia sebab COVID yang ditimpa musibah, yang ditimpa sebarang dugaan COVID-19 ni. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Saya faham dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kita sentiasa menerima musibah kematian, sakit. Even macam saya pun hari ni pagi ni terima musibah makcik meninggal dunia sebab COVID, baru admit hospital semalam. Jadi memang tamparan hebat ahli keluarga yang kena COVID-19, tak tahu dapat daripada mana, just ulang-alik pergi masjid je dan pergi kedai tapi tak tahulah, Allah lebih tahu segalanya. Jadi pagi ni kita jelajah klinik psikologi. Okey. Izinkan saya perkenalkan diri kami. Okey, kalau sebelum ni dari tahun kita buka kampus Pasir Gudang daripada tahun 2014 hingga 2020, hanya ada saya saja kaunselor, tapi kita ada juga pada tu kaunselor kontrak, iaitu yang pertama bersama saya pada tahun 2016, kaunselor kontrak Encik Nurul Azim Muhammad. Sebabkan kontrak dia dapat kerja tetap di UTM, again dia fly ke UTM. And then lepas tu dalam tahun, tak silap saya dalam tahun 2018 dapat lagi seorang, Puan Nur Asmah Ramli, kaunselor juga tapi kontrak, tapi memandangkan pos yang ada adalah kontrak, dan beliau dapat kerja tetap di UTHM dan beliau fly ke UTHM. So seorang lepas kita dah grooming bagus-bagus kaunselor ni pergi UTM, pergi UTHM, tak ada masalah. Again saya agak give up juga untuk usulkan lagi perjawatan. Again bagi tahun 2020 pada hujung Disember yang lalu, Alhamdulillah Ketua Pusat Kejayaan Kaunseling Puan Wan Nuraini Yusof telah memberi satu waran tetap pada saya, iaitu waran pada Shah Alam. So hadirlah bersama saya hari ini Puan Nur Aina Nasihah binti Zainuddin, baru berstatus puan pada 1 Ogos yang lalu, baru kahwin, Alhamdulillah. Berkahwin juga mungkin dengan anak didik barisan pensyarah juga. Tapi tak, sebab dia Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Okey, pelajar di UiTM ke Pasir Gudang juga. Awak sivil.
Okey. Okey, sorry Aina. Okey, maksudnya mungkin anak didik daripada Barisan Pensyarah juga yang telah menjadi husband kepada Puan Nur Aina Nasir binti Zainuddin tapi tak bercinta di UiTM, bercinta di tempat lain ya. Jadi tak ada etika apa tu konflik di situ dari segi penjawatan kami. Okey, bersama saya adalah Puan Nur Aina Nasir Zainuddin. Puan Nur Aina akan terangkan tentang inventory konflik dan terangkan kepada tuan-puan. So far Puan Aina juga telah emailkan kepada tuan-puan hasil inventory yang Puan telah jawab kepada setiap individu sebab bila psikologi test ni kita pegang tentang counselling kita ada confidential. Confidential itu etika kerahsiaan. Jadi mana yang terlepas pandang yang belum dikira tu insyaAllah lepas ni kami kira semula. Kami dah bercat balik daripada Google Form berkenaan. And then bersama saya juga senior counsellor di UiTM since tahun 2010 bermula kampus Johor Bahru. Selepas kampus Johor Bahru tutup fly ke kampus Pasir Udang. Saya juga adalah memang bekas pelajar praktikal UiTM Shah Alam pada ketika itulah. Tapi lepas tu tak minat nak kerja kaunselor lagi, saya jadi human resource. Tapi pada tahun 2010 sebab plan nak getting married, secure sikit government ni banyak masa on weekend ada masa. So saya pilih untuk jadi kaunselor di Jabatan Kerajaan lah. Okay, seterusnya Aina. Okay, dalam sistem counselling to you ni kita ada dua sistem. Dua sistem iaitu counselling2you.uitm.edu.my. Mungkin tuan-puan boleh masuk juga dalam sistem tu. Saya copy ruangan chat di ruangan chat. Cuba tuan-puan register. Boleh tak tuan-puan register? Sebab kenapa saya suruh tuan-puan register? Sebab tuan-puan boleh refer pelajar yang tuan-puan kehendaki untuk sesi kaunseling bersama kaunselor melalui sistem. Maksudnya klien yang dirujuk. Okay. Tapi untuk staff tak ada lagi lah. Kita buat dulu untuk pelajar. Untuk staff still pakai manual form and so on. Okay, boleh tak? Mungkin kat ruangan chat tu boleh tengok. Okay, dia akan masuk macam ni. Aina, saya share saya punya Okay, cuba masuk boleh tak? Okay, kalau tuan-puan dah masuk, tuan-puan punya dashboard tak macam saya tau. Tuan-puan punya dashboard tu tak macam saya lah. Kalau macam saya ni memang on detail lah. Kalau tengok yang hijau-hijau tu, hijau-hijau tu lah klien lah. Sesi counselling yang pelajar-pelajar. Tapi dia tak akan appear nama kat situ. Kita pakai kod confidential kan. Tuan-puan tak akan nampak nama dia. Kita orang je yang tahu. Ada sistem lain. Okay, bahagian tepi kat my dashboard tu memang banyak ujian. Kenapa saya suruh para pensyarah test sistem ni? Sebab dalam sistem ni memang kita ada jenis-jenis ujian. Yang mana tuan-puan dah jawab tadi, psikologi test. Okay, kat tepi ni memang ada psikologi test. So memang banyak psikologi test di sini yang tuan-puan boleh suruh pelajar. So far pensyarah memang ada penasihat akademik betul. Jadi kalau nak buat aktiviti by kelompok pensyarah dan pelajar, guna sistem ni and then pelajar terus klik ujian-ujian ni dan dia terus jawab. Dekat saya dapat tengok result orang lah, tapi dekat pelajar dia akan jawab soalan ni. Boleh tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Mohon aktif sikit. Boleh suarakan tak? Ada soalan? Boleh cuba tak? Tengah cuba sekejap lupa password iStaff pula. Sekejap Bagi yang baru daftar puan, register as a member. Kalau dekat awal tu dia akan keluar register as a member kan. So far pakai nombor pekerja. Kalau pelajar dia pakai nombor matrik. Tapi password tu kena create baru. Password boleh create baru. Tapi nak senang, password tu sama dengan iStaff portal lah, senang nak ingat. Okay, cuba tuan-puan masuk. Okay, jadi bila tuan-puan dah masuk, kalau tengok dekat dashboard saya balik, my dashboard. Okay, kalau dekat atas tu, ada reference kan. Reference ni bermaksud yang atas ni adalah sesi counselling yang warna purple belah kiri kanan saya, kiri tuan-puan tu,
Referent maksudnya pensyarah yang nak refer. Pensyarah ke staff ke nak refer sesiapa. Jadi dekat sini kami akan nampak kat sini. Yang ni akaun saya lah. Macam Aina dia ada akaun dia sendiri. So far kalau kita pandemik ni kita kena buat log harian so on kan. So far sistem kami ni memang dah log harian secara online. Macam tu. Saya buat macam tu. Boleh? Saya punya tak ada test. Polarita, test yang panik Puan. Puan dah buat tak tadi? Kalau Puan dah buat mungkin kami double check balik, mungkin kami terlepas pandang ke apa. Dia kalau kita tengok dalam dashboard saya tu, kalau macam full dengan bulan yang aktif tu, dia penuh lah dengan counselling aktivitinya, dengan hijau tu sesi counselingnya, administrationnya, bila pelajar dia. Bila pelajar dia penuh lah kami punya dashboard tu. So far sekarang pelajar dah semester break, so dia down sikit. So boleh counselling2u.uidn.edu.my. So harap sistem ni dah masuk, register, boleh refer sesi kaunseling pelajar kepada saya lah ataupun kepada Aina. Contohlah nak refer kepada kaunselor sebab kita suruh sistem UiTM. Contoh nak refer kaunselor kepada kampus yang tuan-puan pernah daripada dulu lah contohnya. Just write kat situ nanti kita akan referkan. Contohlah tuan-puan daripada Penang ke, tuan-puan daripada Shah Alam ke, mungkin dah familiar dengan kaunselor di sana. Nak refer case tu pada kaunselor sana, okey, tapi masuk juga manually yang sama, tapi kita akan by side kita lah yang kita akan refer kepada bahagian sana. Boleh? Boleh ke counselling to you ni? Boleh ke? Puan Su. Ya Puan Ju. Ya. Tertinggal kau terbang sekejap. Dah masuk tu lepas tu nak buat apa Su? Nanti Puan Juliana kena register dulu. Klik member. Dah ada register, dah login dah? Lepas tu cuba buka akaun. Tengok sebab akaun Puan Ju tak sama akaun saya. Akaun saya detail. Akaun Puan Ju tu dia terhad tu. Okay, sekarang ni kira view sajalah. Tengok-tengok saja. Ya, tengok-tengok saja. Nanti ada my dashboard. Okay. Cuma pensyarah boleh refer student. Contohlah during pandemik ni kita dah nampak. Contohnya kalau macam ada pelajar duduk dekat dalam kampus. Satu family dia kena COVID. Dia seorang je tak. Dia nak support sistem kan. Dia nak support sistem, dia nak balik tak boleh. Family semua COVID-19 positif. Maksudnya kita nak, pensyarah nak ada orang take care. Biasanya pensyarah kan PA pelajar, penasihat akademik pelajar. Jadi pelajar biasanya refer kepada pensyarah dulu. Jarang-jarang pelajar refer kepada kami dulu. Jadi kalau ada kes yang di luar bidang kuasa pensyarah tu ingin memintakan perkhidmatan daripada kaunselor, tuan-puan boleh refer terus kepada kami. InsyaAllah kami akan take action lah. Okay, terima kasih Tuan Syed. Boleh dia kata. Miss Erda pun kata boleh. Alhamdulillah. Jadi yang tu adalah sistem counselling to you dan pelajar pun kena ada sistem counselling to you sebab macam mana saya cakap tadi, sebab dalam sistem counselling to you tu kita ada psychology test macam yang tuan-puan buat hari ni. Tu baru satu kan. Pelajar banyak. Dalam sistem tu ada psychology test. Ya Puan No Mayuzi. Kenapa dekat saya punya ni tak ada pun psychology test tu? Dia ada cuma ada dashboard. Pensyarah boleh refer saja sebab staff, tapi pelajar dia. Kita dalam proses bangunkan untuk pensyarah, tapi kena kelulusan bahagian pendaftar lah. Sebab staff di bawah pendaftar, dia lain sikit sistem dia untuk dapatkan personal particular staff. Dia macam lebih rigid. So far kalau macam student kita pakai daripada sistem student portal. Senang kita tarik daripada sistem. Sebab tu pelajar register biometric number dia akan automatically keluar. Sistem tu generate by biometric number. Ataupun tapi kalau dia tak boleh masuk biometric number, dia boleh masuk by kad pengenalan. Tapi kad pengenalan dia kena masuk manually. Tapi kalau biometric number dia auto. Yes, betul. Macam Puan dah maklumkan, yang kita jalankan ujian ini yang tak ada dalam sistem. Dalam buku kita keluarkan. Dalam sistem ada. Tapi macam saya cakap tadi tu lah, Mayuzi, contohnya pelajar dia ada. Contohlah buka dalam grup PA, pilih satu ujian. Contohnya pelajar nak buat ujian, contohlah saya nampak yang sekarang ujian kemurungan lah.
Tapi kemuran masa nak exam hari tu memang betul lah. Kalau kebimbangan ni zaman minggu-minggu exam, minggu-minggu final semester tu, final week tu memang division pelajar akan high sebab dia nak catch up dia punya assignment, dia punya quiz semua. And then kalau macam dalam PA tuan-puan tu memang ada sejarah silam post traumatic stress disorder ni boleh buat sebab dia ada simptom-simptom yang memang pelajar kena refer psychiatrist. Dia macam ni, kaunselor adalah untuk pelajar-pelajar yang boleh bertingkah laku normal, berinteraksi secara normal dari segi kognitif, tingkah laku dan perbuatan. Tapi bagi pelajar-pelajar yang kita dah nampak dia abnormal, tingkah laku dia dah tak positif, maksudnya dia perlukan bantuan psikiatris. Kenapa saya cakap bantuan psikiatris? Sebab dia perlukan ubat. Ubat untuk menenangkan diri dia. Alright? And then kalau kita tengok trend sekarang, pelajar-pelajar lelaki memang ketagihan pornografi ni memang tinggi. Terutama tak kisahlah pelajar lelaki ke pelajar perempuan ke sama je. Kita boleh check dan kita nampak high volume of student tu lah. Kalau kat sini ada pensyarah yang lebih bersifat kerohanian, mungkin boleh sesi catch up balik dengan pelajar apa yang dia perlu buat untuk buang dia punya ketagihan minat ke arah porno ni. And then internet of course, pelajar banyak buang masa dengan internet, ketagihan games sampai lupa assignment semua. Okay, banyak ujian yang kat sini lah. Okay, kenapa, terima kasih juga soalan Puan Maizi tadi, kenapa ujian yang ada tu tak semua? Ujian yang ada tak semua tu sebab kalau yang dalam sistem tu semua tu memang kita dah dapat kebenaran untuk kita laksanakan secara online dan calculate secara online. Tapi yang tuan-puan buat hari ni adalah kita tak dapat certified. Maksudnya saya dan Aina tak ada certified dia tapi kami tahu nak guna sebab tu dia tak boleh nak buat sistem tu sebagai auto calculate. Biasanya kami guna just untuk seminar, bagi pamphlet and so on. Macam tu. Dia kena ada permission by owner ujian tu juga. So far yang dalam sistem ni semua dah ada permission lah. Yang lain-lain tu insyaAllah Pusat Kejayaan dan Kaunseling Shah Alam tengah usaha untuk dapatkan lagi permission untuk kami masuk. Sebab bila masuk dia terus jadi auto calculate. Dia tak macam ni, tak payah Aina ke saya kena kira secara manual balik. Macam tuan-puan buat hari ni kami kena kira secara manual. Di Google Form. Okay, clear? Alright, tu satu. Kedua adalah sistem counselling juga kita ada career counselling for you. Career counselling for you.uitm.edu.my ni. Okay, dalam sistem career counselling for you, okay, kalau kita tengok di pop-up yang web tuan-puan tu, ramai kan? Yang ni ramai ni adalah di Pusat Kejayaan dan Kaunseling Shah Alam. Tuan-puan boleh kira ramainya sebab lepas ni kami akan tunjukkan carta fungsi yang sama tapi di capacity yang sikit untuk kampus cawangan. Yang ni adalah semua kaunselor di UiTM Shah Alam. Okey, kalau daripada web tu pun sama, bila pensyarah tadi, kalau Puan Doris saya tanya, kenapa tak ada psychology test pun? Tak apa. Daripada career counselling for you, sekejap saya copy link ni, career counselling for you ni. Alright, daripada career counselling for you sudah copy link you all boleh klik dekat psychology test. Once you klik dekat psychology test tu, nanti banyak semua ujian ada keluar kat situ. So bagi pensyarah atau staff, you boleh guna dekat link careercounselingforyou.uitm.edu.my untuk psychology test. Bagi pelajar sebab dia dah special case, dia terus masuk dalam counselingtoyou.uitm.edu.my. Tapi pensyarah boleh gunakan sistem counselingtoyou.uitm.edu.my untuk refer pelajar yang memerlukan sistem counselling. Maksudnya contohlah tuan-puan nak WhatsApp, Puan Su boleh tak sistem counselling? Saya akan cakap boleh buka sistem, tolong refer dalam sistem sebab kita nak record. Kita nak ada record sekarang ni, boleh kan buat lah. Okay. Record ni penting sebab apa kadang-kadang penting, kadang-kadang case tu di-refer oleh bahagian yang lain dan kita dah buat sesi counselling and so on, tapi ada orang memecahkan tentang confidential dia dan kita tak nak orang menyalahkan kaunselor sebab bila sesi tu adalah dirujuk, mesti ada orang ketiga yang akan tahu kes tu berkenaan dengan apa. Contohnya pelajar tu berzinah ke, pelajar tu mengandung ke, pelajar yang pernah buang anak, mungkin antara kami dan kaunselor, tapi bila perujuk tu, perujuk akan tahu isu tu. Jadi ada orang ketiga yang akan tahu isu tu, tapi kami tak boleh nak memaksa orang ketiga, orang keempat untuk menyimpan rahsia pelajar dan sebab tu kenapa kita wujudkan sistem lebih kepada sistematik dan confidential dan mematuhilah tentang etika kaunseling di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Alright? Sebab tu tadi belakang nama kami tu ada KBPA. KBPA adalah kaunselor berdaftar perakuan amalan di Lembaga Kaunselor Malaysia. Kalau macam engineer, kita tahu kita ada engineer, teknologi, IRTS kan. Tapi kami ada KBPA lah. Okay, seterusnya saya stop slide. Boleh
So sistem kita ada dua, iaitu career counselling for you.utm.edu.my dan counselling to you.uitm.edu.my. Okay. Jelas, tapi tak apa, boleh je PM kami untuk maklumat lanjut. Nak buka YouTube dia nanti, kalau YouTube dia kalau buka nanti bila record ni dia jadi copyright. Sedangkan YouTube tu daripada YouTube kami sendiri. Okey, jadi ini adalah carta fungsi yang membawa kami bekerja bersama, iaitu di bawah Seksyen Kerjaya, Kaunseling, Psikologi dan Pentadbiran. Kalau hari ini adalah perkhidmatan kita di bawah Seksyen Perkhidmatan Psikologi, iaitu ujian psikologi lah dan penilaian kat sini. Besar kan? Kalau di Shah Alam, kenapa ramai di Shah Alam? Setiap satu nombor ni ada seorang staff yang akan wakil. Dia buat satu je, fokus satu. Tapi kelebihan untuk kaunselor cawangan ni, sebab kita akan buat semua, so kita mastermind lah, kita boleh buat semua. Kelebihan. Cuma Shah Alam membangunkan sistem lebih detail lah, tapi kita buat semua, mana yang mampu lah, mana yang mampu tu tak enak kan. Mana yang mampu. Okay, mana yang termampu insyaAllah kami buat, tapi setiap fungsi 4 perkara tu memang kami buat lah. Alright. Kalau di bawah unit pentadbiran hanya 10%. Kalau macam kami aktiviti yang pentadbiran tu walaupun contribution banyak, tapi sebenarnya 10%. Tak banyak dia punya KPI dia berbanding kami punya bahagian yang lain. Alright. Again, next slide. Okay, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Puan Nur Aina Nasihah. Okay, tuan-puan boleh berada, lihat balik result tuan-puan yang telah Puan Aina email. Mana yang tak ada tu boleh tulis di ruangan chat. Saya cuba check balik sama-sama Puan Aina bagi ceramah. Untuk dapatkan result balik. Okay, again saya serahkan kepada Puan Nur Aina Nasihah binti Darudin untuk sampaikan tentang webinar kita pada pagi ini, iaitu jangan panik bersama inventory panik. Inventory symptom panik. Silakan Aina. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua staf bagi Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Kampus Pasir Gudang. Okay, jadi lagi sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Aina Nasihah binti Zainuddin. Okay, dan baru saja berkahwin, jadi dah tukar title kepada Puan Aina. Seperti yang sedia maklum tadi, Puan Suara katakan suami saya bekas pelajar Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Awam di UiTM Pasir Gudang. Tapi saya kenal dia sebelum belajar, bukan masa belajar lagi. Okay, jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit pengetahuan, maklumat berkaitan dengan panik. Okey, tujuannya adalah untuk kita berkongsi pengetahuan dan juga untuk menyebarkan kesedaran. Okey, kami kaunselor hanya sebagai orang kata saringan awal tentang apakah panik, apakah berkaitan dengan panik kan. Tapi kalau once orang itu telah disahkan mempunyai masalah panic disorder, itu akan refer kepada psikiatris. Okey, jadi saya di sini hanya bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan juga kesedaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan jangan panik melalui inventory symptom panic. Okey, ini merupakan borang manual ujian yang tuan-tuan dan puan-puan telah jawab. Okey, bagi mereka yang dah jawab, okey, saya telah emailkan keputusan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi seandainya ada yang belum terima, boleh maklumkan, nanti saya akan emailkan semula keputusan ujian simptom panik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini merupakan interpretasi bagi ujian simptom panik, di mana bagaimana saya nak kira skor ni? Okey, melalui jawapan yang telah tuan-tuan dan puan-puan jawab, di mana sekurang-kurangnya ini paling minimum simptom-simptom ini berlaku terhadap diri tuan-tuan dan puan-puan 2 kali dalam minggu lepas. Okey, contoh hari ini 30 Ogos tuan-tuan dan puan-puan ada jawab ujian simptom panik. Okey, jadi simptom-simptom ini refer kepada minggu lepas. Apa yang berlaku pada minggu lepas terhadap diri tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau ada yang rasa gelabah, rasa takut mati, rasa gementar, okey, itu refer kepada minggu lepas, bukan hari ini punya simptom. Dan individu memerlukan pemerhatian pakar iaitu daripada psikiatris sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai skor 6 ataupun lebih. Okey, jadi kalau kita ada tadi lebih kurang 12 tak silap saya, kemudian kalau 6, siapa yang dapat 6 ke atas, okey, itu anda dah ada tanda-tanda mempunyai masalah penyakit mental panik. Okey, jadi boleh refer kepada kaunselor ataupun terus kepada psikiatris. Okey, ini merupakan hasil keputusan kaunselor. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan semua dah jawab, kami juga dah jawab ujian ini dan ini merupakan hasil skor dia. Okey, jadi agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, antara 2 skor ni mana satu skor saya,
mana satu skor Puan Suzaina? Okay, kita ada skor 2 dan juga skor 4. Okay, mana satu skor saya, mana satu skor Puan Su. Okay, tuan-tuan puan-puan boleh cuba teka dan tulis kat ruangan chat. Boleh tulis skor 2, contoh skor 2 Puan Suzaina. Okay, apa? Skor 4 Puan Aina ke, skor 4 Puan Suzaina ke, skor 2 Puan Aina ke. Okay, boleh cuba teka dekat ruangan chat. Okay, banyak ramai dah jawab. Okay. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat respon daripada staf Fakulti Kejuruteraan Awam. Okay, jadi kat sini saya reveal keputusannya. Okay, skor 2 merupakan skor Puan Suzaina dan skor 4 merupakan skor saya. Okay, jadi kalau kita lihat kami berdua punya skor di bawah 6. Okay, maksudnya bawah 6 masih under control lagi panik. Okay, setiap orang akan mengalami situasi panik. Tapi dia akan jadi suatu yang berbahaya ataupun suatu yang teruk apabila panik itu berlaku secara berulang-ulang ataupun berterusan. Okey, jadi terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang telah memberi respon di ruangan chat. Terima kasih. Okey, kita lihat kepada don't just sebut baik cover, betul. Kalau kita tengok orang tu macam dia macam masalah je kan. Okey, jangan assume macam tu. Okey, kita kena kenal hati ke hati untuk tahu lebih lanjut keadaan dia. Walaupun jaga anak berjeje okey je, insyaAllah. Alright, pertama sekali kita lihat kepada apa itu definisi berkaitan dengan serangan panik. Okey, definisi serangan panik ialah satu episod ketakutan yang kuat yang mencetuskan tindak balas fizikal yang teruk apabila tidak terdapat sebarang bahaya atau sebab yang jelas. Maksudnya kita berada dalam keadaan ketakutan yang kuat, ketakutan yang teruk walaupun sebenarnya situasi ataupun keadaan sekeliling kita normal ataupun biasa je. Contoh tengah bawa kereta ke, tengah bercakap macam ni, tiba-tiba rasa panik. Macam tu merupakan serangan panik. Itu yang dikatakan sebagai serangan panik. Kemudian serangan panik boleh menjadi sangat menakutkan dan apabila serangan panik berlaku, anda mungkin menganggap bahawa anda kehilangan kawalan, mengalami serangan jantung atau bahkan mati. Ini dah severe, dah teruk dah. Dia rasa dia kena heart attack ataupun dia rasa macam dah sampai masa aku ni, dah sampai masa aku dah nak mati ni kan. Itu merupakan antara simptom-simptom ataupun petanda-petanda awal bagi mereka yang mengalami serangan panik. Okey, menurut NICE, National Institute for Health and Care Excellence, jika gejala-gejala serangan panik berlaku lebih dari 2 kali dan berlaku tanpa dijangka, diikuti dengan sekurang-kurangnya sebulan merasa risau, jika mengalami serangan panik yang seterusnya atau bimbang akibat yang berlaku, jika mengalami serangan panik atau ada perubahan yang jelas terhadap perangai, tingkah laku akibat panik, maka pesakit sudah mengalami panic disorder. Okey, jadi kat sini kita boleh lihat perbezaan di antara panic attack dengan panic disorder. Panic attack bermaksud kita mengalami serangan panik ataupun petanda-petanda panik itu dalam satu masa, contoh dalam beberapa minit ataupun beberapa jam pada ketika itu. Itu kita panggil panic attack. Tapi panic disorder ini berlaku apabila benda tu berlaku secara berulang-ulang ataupun berterusan dalam tempoh yang lama. Paling minimum seminggu, paling lama boleh makan tahun. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cek diri masing-masing ataupun kita cek orang sekeliling kita, contoh family kita. Ada tak mereka yang mengalami panic attack secara berterusan? Okay, kalau ada itu mungkin tanda dia mengalami panic disorder. Okay, itu merupakan panic attack dan juga panic disorder. Okay, perbezaan dia. Sedang kata panic disorder ni ibu dia, mak dia atas sekali. Okay, bawah dia tu panic attack. Siapa yang ada panic attack secara berterusan, berulang-ulang, maka menunjukkan dia mengalami panic disorder. Okay, jadi boleh faham kat situ apa perbezaan panic attack dan juga panic disorder? Alright. Okay, ini merupakan 10 fakta serangan panik yang dikongsikan oleh KKM. Okay, seperti saya katakan, okay, panic attack ini berlaku secara tiba-tiba tanpa sebab. Tengah bawa kereta kan, tiba-tiba tengah bawa kereta terkena serangan panik boleh menyebabkan aksiden kereta kan. Kita tak tahu bila masanya panic attack ni akan datang kepada diri kita. Okey, ini merupakan antara fakta yang dikeluarkan oleh KKM. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sambil lalu. Okey, jadi apakah punca serangan panik? Okey,
pertama sekali punca serangan panik ini datang daripada genetik. Okey, apa itu genetik? Yang seperti kita maklumlah, genetik ini berkaitan dengan keturunan. Okey, kita cek mak ayah kita, atuk nenek kita, makcik pakcik yang rapat dengan kita, ada tak mereka-mereka ini mempunyai masalah panic disorder? Andai kata ada, kemungkinan besar kita juga akan mewarisi masalah kesihatan mental ini daripada mereka. Okey, yang kedua ialah tekanan utama. Okey, tekanan utama ini boleh berlaku akibat daripada tekanan kerja, tekanan keuangan, tekanan keluarga, tekanan perkahwinan. Okey, kita ada macam-macam pressure kan dalam hidup kita. Jadi mungkin ada antara salah satu pressure ini yang jadi main cause ataupun penyebab utama kepada berlakunya serangan panik. Okey, seterusnya ialah perangai yang lebih sensitif terhadap tekanan atau terdedah kepada emosi negatif. Maksudnya dia sering mengalami negative vibe. Dia sentiasa ada negative vibe. Dia susah nak absorb benda yang positif. Okey, itu juga menjadi salah satu punca. Kemudian ada perubahan tertentu dalam cara bahagian fungsi otak. Okey, ini hanya boleh didiagnosis ataupun boleh dideclare oleh doktor perubatan ataupun doktor psikiatris. Ada fungsi-fungsi kat otak kita ni yang kita tak tahu kan, tiba-tiba ada short kan. Okey, ini akan diputuskan oleh doktor-doktor perubatan seandainya ada masalah di bahagian otak yang menyebabkan berlaku serangan panik. Okey, jadi apakah yang meningkatkan risiko kepada serangan panik? Okey, pertama, sejarah serangan panik atau gangguan panik dalam keluarga. Okey, macam saya katakan tadi, ia ada kaitan dengan masalah keturunan ataupun genetik. Kalau ada sebelum ni ahli keluarga kita mengalami serangan panik, kemungkinan kita juga akan mengalami serangan panik. Yang kedua ialah tekanan kehidupan utama. Macam saya dah mention tadi, pressure-pressure yang ada dalam kehidupan kita, tak kisahlah kerja, keuangan, perkahwinan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah kejadian traumatik. Okay, kejadian traumatik, contoh pengalaman silam, kita pernah dibuli ke, kita pernah ada kehilangan orang tersayang kan, kematian orang tersayang sehingga menyebabkan kita rasa takut. Okay, contoh orang yang ada trauma masa lepas, dia hilang mak ayah dia tak ada kan, meninggal dunia. Jadi dia beranggapan akan datang, okay, dia dah tak nak ada hubungan special dengan siapa-siapa sebab ni dia takut akan ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Sedangkan hakikatnya mati itu pasti kan. Alright, seterusnya perubahan besar dalam hidup anda. Okay, contoh perubahan besar, katakanlah macam saya, okay, daripada single, bujang kepada kahwin. Apa panik yang saya dapat? Tipulah saya kata saya tak panik kan, paniklah kita ada keluarga mertua, keluarga baru kan, kita nak blend, nak bergaul dengan mereka. Jadi ada certain keadaan yang saya rasa panik. Nak angkat pinggan pun rasa gabra padahal sebenarnya okey je kan. Okey, seterusnya pengambilan kafein yang berlebihan atau merokok. Okey, ni kandungan-kandungan yang akan meresap dalam tubuh badan kita, terutama kafein yang macam kopi kan ataupun mereka berokok. Itu semua punca-punca ataupun orang kata sebagai trigger kepada masalah serangan panik. Dan yang terakhir ialah sejarah serangan fizikal atau seksual semasa zaman kanak-kanak. Okey, ini kita kena lihatlah background sejarah ataupun kisah hidup dia, sama ada pernah tak didera secara fizikal, mental, emosi, seksual terhadap diri dia sehingga menyebabkan mengalami serangan panik. Okey, baik. Seterusnya ialah apakah simptom serangan panik? Okey, kita dah faham. Okey, serangan panik ni merupakan ketakutan yang kuat yang berlaku secara tiba-tiba. Okay, jadi apa simptom-simptom dia? Macam mana kita nak kenal pasti yang kita ni ataupun orang sekeliling kita mengalami serangan panik? Pertama, kita rasa seperti bahaya akan datang. Padahal tak ada apa-apa pun. Contoh macam ni, saya kat bilik. Saya rasa macam kejap lagi ada polis yang datang. Padahal tak ada pun. Itu merupakan antara simptom. Yang kedua, takut kehilangan kawalan atau kematian. Macam saya katakan tadi, contoh dia takut akan datang, contoh dia dah berkahwin kan, dia takut suami dia akan mati, anak dia akan mati. Okey, perasaan takut yang melampau-lampau. Yang ketiga, kadar denyutan jantung yang cepat dan berdebar. Maksud kita heart rate kita ni berlaku dalam keadaan yang luar biasa. Berdebar-debar tak tahu pasal kan. Seterusnya berpeluh, bergetar atau menggigil. Kita tengok orang tu menggigil-gigil kan dalam keadaan yang sepatutnya tak menggigil. Contoh, tengah panas-panas ni tiba-tiba tengok menggigil-gigil. Kenapa kan? Orang selalu sejuk. Okay, so mungkin dia mengalami serangan panik.
Seterusnya sesak nafas ataupun rasa ketat di kerongkong, kesejukan atau kepanasan, rasa loya tekak, kejang perut, sakit dada, sakit kepala, pening kepala atau rasa hendak pingsan, rasa kebas atau kesemutan. Okey, ini merupakan antara simptom-simptom serangan panik. Okey, tak kata kena ada semua baru kita kata serangan panik ya. Mungkin ada dalam 2 ataupun 3 simptom-simptom dalam diri, boleh kita katakan dia mengalami serangan panik. Okey. Seterusnya ialah bagaimana pesakit serangan panik ini didiagnosis. Okey, kami sebagai kaunselor hanya sebagai kata saringan awal. Okey, kita buat sesi kaunseling, kita dengar cerita dia, luahan dia, okey, kita nampak macam ada something wrong ni, mungkin dah ada tanda-tanda macam nak ada masalah kesihatan mental kan. Okay, kita akan buat saringan awal, contoh macam ni, kita buat uji inventory kan. Kita buat sesi kaunseling, andai kata memang betul dia punya ketusan semua severe, teruk, sangat teruk, kita akan buat rujukan kepada doktor perubatan dan seterusnya jumpa kepada doktor psikiatris. Okay, jadi bagaimana pesakit ini didiagnosis? Pertama, kita lakukan pemeriksaan fizikal yang lengkap. Okay, kita jangan fikir orang ni ada masalah kesihatan mental, fizikal dia tak ada efek. Kita kena betulkan balik perception. Kalau kita dah ada masalah penyakit mental, kita juga akan mengalami masalah penyakit fizikal. Contoh, katakanlah orang yang kemurungan, dia rasa murung kan, dia murung yang teruk, dia tak nak makan, dia tak tidur. Bila benda itu berlarutan ataupun berterusan dalam tempoh yang lama, sudah pastinya fizikal dia juga akan efek. Di mana contoh dia tak makan, dia tak tidur, secara automatik berat badan dia akan susut kan, muka dia akan cengkung, okey, bibir akan kering. Sebab tu bagi mereka yang mengalami masalah kesihatan mental, dia tetap juga akan kita buat rawatan ataupun diagnosis secara fizikal. Okey, yang kedua ialah ujian darah untuk memeriksa tiroid anda dan lain-lain keadaan yang mungkin berlaku dan ujian pada hati anda seperti electrocardiogram. Okey, ini doktor perubatan ataupun doktor psikiatris yang akan buat. Dan kemudian penilaian psikologi untuk berbincang mengenai simptom situasi tertekan, ketakutan atau kebimbangan, masalah hubungan isu-isu lain dan pengaruh kehidupan. Okey, kalau yang ni kami sebagai kaunselor boleh handle. Itu kita buat penilaian psikologi melalui sesi kaunseling dan juga ujian-ujian psikologi. Okey, bagaimana pesakit serangan panik ini dirawat? Okey, untuk mendapatkan rawatan sudah pastinya perlu berjumpa dengan doktor psikiatris. Kami sebagai kaunselor tak boleh bagi rawatan, tak boleh nak prescribe ubat. Sebabnya kami menjalankan bantuan ataupun menghulurkan bimbingan kepada golongan yang normal. Boleh berfikir, boleh bergerak, boleh buat keputusan. Tapi mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ni dia dah tak normal, dia perlu jumpa doktor psikiatris. Okey, ini antara rawatannya. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi ini untuk bantu pesakit-pesakit ataupun mereka yang mengalami serangan panik ini faham serangan panik dan juga gangguan panik serta belajar bagaimana untuk atasi. Kat sini psikologis ataupun psikiatris akan ajar dia terapi, macam mana dia nak handle, macam mana dia nak faham keadaan panik, serangan panik tu dan macam mana dia nak elakkan serangan panik itu berlaku. Dan ubat-ubatan yang hanya akan diprescribe oleh doktor seperti yang dinyatakan. Alright? Okey, ini ialah poin yang paling penting. Kita sebagai orang normal yang tak ada masalah kesihatan mental. Okey, jadi apakah perubahan gaya hidup yang boleh diambil untuk menangani serangan panik? Okay, sebelum kita kena panic attack, kita ambil langkah berjaga-jaga. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Alright. So yang pertama ialah meningkatkan amal ibadat. Okey, kat sini saya tengok kesemuanya ialah beragama Islam, insya-Allah. Okay, jadi kita kena tingkatkan amal ibadat. Okay, minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah untuk memudahkan urusan harian kita, untuk bagi kita ketenangan hati, untuk bagi kita kesihatan yang baik. Okay, sebabnya segala-galanya datang daripada Allah, jadi terpulang kepada Allah kan, nak bagi kita sakit ke, nak bagi kita sihat ke. Jadi minta dengan Allah sebanyak yang mungkin. Yang kedua ialah jangan fokuskan hidup dengan penyebab panik. Okay, kalau kita dah tahu dah, contoh, kita panik kalau nak jumpa polis kan. Okay, jadi jangan fokuskan hidup kita hanya disebabkan oleh masalah tu je. Okay, fikirkan benda-benda lain. Okay, kalau rasa macam tak boleh jumpa polis, okay, ambil alternatif lain. Mungkin gunakan orang tengah, okay, ataupun berhubung secara maya yang membuatkan kita tak perlu face to face dengan orang tersebut. Yang ketiga ialah senaman berkala. Okay, senaman berkala ini
okey, kita boleh lakukan secara indoor ataupun outdoor. Kita pulang kepada keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang keempatlah berhenti merokok dan penyalahgunaan dadah. Okey, seperti yang sedia maklumlah. Okey, merokok dan dadah ni dia tak ada faedah. Okey, dadah ni ada faedah tapi dalam dos yang bertepatan, yang sepatutnya untuk para doktor, para jururawat bagi kita ubat. Okey, tapi kalau dah secara berlebih-lebihan itu menyebabkan kepada masalah kesihatan. Okey, yang seterusnya ialah berhenti minum alkohol dan berkafein tinggi. Contoh berkafein tinggi seperti kopi, teh, cuba kurangkan. Kemudian dapatkan tidur yang cukup. Saya pasti semua warga universiti, ITM, tak kisahlah lecturer ke, pentadbiran ke ataupun staf sokongan ke, sentiasa akan mempunyai orang kata kerja banyak kan. Okey, tapi pastikan dapat tidur yang cukup. Kita check balik waktu kita tidur cukup ke tidak. Okey. Seterusnya sentiasa kelilingi hidup dengan orang-orang yang positif. Okey. Macam yang tadi dia ada katakan punca salah satu negative vibes kan. Okey, jadi kita cuba cari ataupun dapatkan positive vibes tu. Antaranya ialah sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Okey, kalau kita tengok kawan kita ni dia jenis yang kerja nak condemn orang je, kerja nak mengumpat belakang je. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan rasa benda tu boleh trigger kepada panic attack, okay, jauhkan. Okay, cari mereka-mereka yang boleh bagi kebaikan kepada kehidupan kita. Dan yang terakhirlah buat kerja lain yang diminati. Okay, lagi kita sekarang tengah banyak work from home kan berbanding work from office. Jadi pasti ada masa ataupun waktu ruang yang sesuai untuk kita buat something yang kita suka. Contoh hobi-hobi tuan-tuan perempuan, ada yang suka menanam ke, suka buat kek ke. So benda-benda tu akan mengelakkan kita daripada trigger kepada serangan panik. Okey, langkah-langkah yang perlu dibuat semasa sedang panik. Yang tadi kita nak cegah, yang ni kita tengah panik ni, apa yang kita boleh buat. Okay, yang pertama sekali ialah berhenti sekejap dan cuba fikir apa penyebab panik. Okay, kalau kita rasa macam dah kena panic attack tu, okay, stop. Kalau tengah memandu tu, terus parking tepi. Kalau tengah buat kerja tu, terus stop. Jangan buat kerja. Bagi kita relax, bagi kita bertenang supaya tak berlaku apa-apa kemudaratan. Yang kedua ialah berfikir positif dengan mengatakan, okey, serangan panik tak bahaya dan sekejap sahaja. Okey, kita take time, beberapa minit, kalau perlu jam, sejam, 2 jam, okey, take time. Bagi kita heal, bagi kita relax sebelum kita bergerak melakukan aktiviti seperti biasa. Yang ketiga ialah bernafas perlahan-lahan secara teratur. Okey, kalau orang panik ni kan dia cungap-cungap kan dada dia ataupun dia punya degupan jantung dia laju. Okey, take time, bernafas perlahan-lahan secara teratur. Okey, maksudnya kita cuba betulkan balik pernafasan kita. Macam tu orang panic attack kan, kita cuba take time, okay, betulkan balik pernafasan sikit supaya jadi normal. Dan yang keempat ialah bernafas dalam beg plastik yang ditutup rapat sekeliling mulut dan hidung. Ini mungkin ada orang tak tahu kan. Kadang-kadang kalau kita tengah panic attack ni, kita punya jantung ataupun kita punya dada tu rasa ketat tau. Macam ada wire berselirat kan. Okay, cari beg plastik yang bersih untuk kita letak kat mulut dan cuba bernafas dalam beg plastik tu. Okay, kuncup kembang, okay, sampai kita rasa dah lega. Okay, ini merupakan antara langkah-langkah semasa panik. Okay, selain itu kita ada juga kaedah grounding. Okay, kaedah grounding ni dia dilakukan bagi bantu kita apabila kita dah berfikir terlalu jauh ataupun hilang kawalan. Kita dah overthinking, kita dah tak boleh nak kontrol diri kita. Okay, gunakan kaedah grounding. Okay, pertama, mula bernafas menerusi hidung dan hembuskan perlahan-lahan menerusi mulut. Okay, kita kena ingat cara pernafasan yang betul ialah bernafas dengan hidung, tarik nafas dengan hidung, lepaskan melalui mulut. Okay, bukannya bernafas guna mulut. Okay, kita kena bernafas guna hidung. Kemudian tingkatkan kesedaran mengenai, okay, kita dah betulkan pernafasan, okay, kita gunakan deria yang ada pada tubuh badan kita ni. Pertama, mata kita. Okay, pandang sekeliling kita, cari 5 objek yang boleh anda nampak. Okay, cari 5 objek yang kita nampak kat sekeliling kita ni. Contoh macam saya nampak pintu, saya nampak laptop, saya nampak kerusi, saya nampak jam, saya nampak frame. Okay, maksudnya kita dah normal ni, kita dalam keadaan yang waras, stable. Kita nampak keadaan sekeliling kita. Yang keempat, 4 objek yang boleh anda sentuh. Okay, boleh sentuh apa-apa keliling yang ada kat yang ada di persekitaran anda. Contoh, okay, anda boleh pegang telefon, laptop,
bunga ke kan, meja ke. Okay, cuba gunakan diri yang ada pada tubuh kita ni. Yang ketiga, gunakan telinga. Okay, 3 bunyi yang boleh anda dengar. Okay, kita diam, kita dengar. Kita dengar bunyi apa? Mungkin dengar bunyi kucing mengiau, burung berkicauan, okay, TV tengah berbunyi ke. Okay, seterusnya gunakan hidung, iaitu 2 bau yang boleh anda hidup. Okay, contoh tengah bau apa sekarang? Okay, ada orang tengah masak ke, bau sedap kan, ataupun tengah pakai minyak wangi, bau wangi ke. Okay, dan yang terakhir ialah gunakan hati, iaitu satu emosi yang boleh anda rasai. Okay, sekarang emosi rasa apa? Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan tulis kat ruangan chat. Okay, emosi sekarang berada dalam keadaan apa? Gembira ke, sedih ke, lesu ke? Gembira ke, sedih ke, lesu ke, murung ke. Hmm. Sorry, kita orang tak buka link quotes Slido sebab nanti makan masa. Rasa mengantuk ya. Tengah Okay. mendung, hujan, sejuk, memang sedap tidur Rasa ni. mengantuk mungkin Puan Munira tengah menyusukan baby, memang sedang mengantuk. Sudah baik dan tenang, Alhamdulillah Puan. Lagi? Okay. Lagi respon lain, apa lagi emosi anda rasa sekarang, waktu sekarang ni? Selalu kami buat Slido tapi Slido tu makan masa. Sebab nak tunggu you all masuk kod apa semua lambat untuk game Slido. Jadi kita guna rancet lah bagi cepat. Mengantuk juga macam ni. Okay, Puan Muizzah. Kalau perkena nasi lemak uti canai memang lagi ngantuk tu Puan. Okay. Okay, ada lagi yang nak respon? Okay, macam Puan Su apa perasaan hari ni? Oh, hari ni Hari ni honestly saya memang panic attack lah sebab when my dad call nangis kan. Sebab yang meninggal ni adalah keluarga mertua abang saya. Jadi yang pertamanya sebab pakcik masuk warded untuk check up kencing manis tapi bila swab test positif. Jadi tamparan hebat lah sebab semua dah vaksin 2 dos. Family saya semua dah vaksin 2 dos, Alhamdulillah. And then bila semalam petang makcik pula nak buat check up hospital tangkap hantar Hospital Muar. Hospital Muar swab test positif. So positif admit 3.40 AM malam tadi memang meninggal. So jadi tamparan hebat sebab family abang saya semua pink, gelang pink. Sister-in-law positif. Hebat lah. Sebab musim pandemik ni memang banyak kehilangan termasuk arwah kakak saya tahun lepas. Jadi macam dia tak panik lah. Thanks God lah Allah bagi saya ilmu kaunseling ni untuk saya tak mudah panik. Sebab pengalaman saya panik, contohnya arwah kakak saya meninggal, mungkin ada pengalaman orang lain juga yang meninggal ahli keluarga. Ayah saya sampai nak hilang ingatan bila kakak saya meninggal. Tapi saya hug dia kuat-kuat cakap, Abah ada anak lain lagi, Abah kena kuat. Saya hug dia kuat. Lagi kuat saya hug, lagi kuat dia nangis. Jadi lepas saya dah hug dia tu, sama-sama kita orang ambil wudu. Lepas ayah saya ambil wudu, ayah saya buat solat sunat, Alhamdulillah okey. Jadi bagi anak-anak yang kuat, yang strong kat sini tuan-puan, kita kena kuat. Kalau family kita, members kita tak kuat, kita kena kuat. Sebab kita lah supportive orang supaya tak panic attack, tak panic disorder. Kita, peranan kita. Tapi bagi orang yang tak kuat, dia perlu support system pada orang lain. Jadi kalau macam saya, mungkin Pak Aina kuat. Kami ada ilmu counselling ni, Alhamdulillah Allah bagi nikmat. Jadi gunakan macam mana nak kuat. How you positive thinking, everything happen, how you positive. Positive your mind first. Ingat Allah positif dulu. InsyaAllah will be okay. Kalau tak positif, kalau ahli keluarga meninggal dunia, kita koyak kan. Kalau tengok masuk dalam liang lahat, kita pun kalau boleh nak ikut masuk dalam liang lahat tu sekali. Sebab kita dah depressed, kita anxiety tahap tu. Tapi kalau kita kuat, insyaAllah Allah dia bersama kita, insyaAllah kuat. Jadi kita kena kenal diri kita melalui psychology test ni. Psychology test ni sebab ajar you kuat. Sebab kita tahu tentang unknown personality. Psychology test is unknown personality. Tapi masyarakat Malaysia, terutamanya masyarakat tak kisahlah Melayu, kita takut nak buat psychology test sebab kita tahu nak kenali diri kita. Pity lah. So far kalau macam saya dengan Aina pun, kita orang tengah nak lulus IPU accreditation daripada JPA, kami pun buat test. Honestly lah, kami pun nervous sebab yang akan calculate test kami tu adalah JPA. JPA nak bagi kita orang punya certified accredit, nak extra lagi kita orang punya skill. Jadi macam Alhamdulillah dapat result itu macam nak tergelak ke Aina kan. Tahap rasional kami bertahap sederhana punya. Jadi Allahu Akbar, dari segi yang lain-lain tu macam tinggi. Tapi skor rasional, skor meluahkan perasaan kami sederhana. Maksudnya kami
tak luah kepada orang, kami menerima. Jadi ada part-part yang kami kena perbaiki lah. Tak tahulah, insyaAllah 1 hingga 3 bulan ni kami kursus. InsyaAllah harap test tu exam kita orang lulus. Jadi tampar hebat lah. Semua hari ni saya cubalah nak balik, nak melawat lah walaupun COVID tak boleh melawat. Sebab yang saya risaukan adalah keluarga abang saya. Keluarga abang saya dia tak duduk serumah tapi satu taman. Bapak mertua dia ni sister dia yang akan jadi driver lah ke Urukile check out semua. Sebab tu my sister-in-law tu kena COVID sekali. And then abang saya ni ada anak, baby pun lahir. Jadi saya rasa macam Allah tamparan menyusul lagi. Allah. Tu yang mak ayah saya sedih sangat. Okay, itulah. Okay, Aina sambung. Okay, baik, takziah bagi keluarga Puan Su. Semoga tabah dan juga memudahkan segala urusan sehingga selesai. Amin. Okay, jadi saya teruskan. Okay, ini merupakan antara cegah serangan panik akibat face mask. Face mask ni kita guna sepanjang COVID ni kan. Okay, dah tak asing dah. Kita rasa pelik kalau orang tu tak pakai face mask. Kalau dulu sebelum ni terbalik. Kita nampak orang pakai face mask macam dia ni bajet-bajet, dia pakai face mask kan, acah-acah je. Tapi bila sekarang ni, dia merupakan satu keperluan, benda yang wajib. Bila kita keluar je automatik kita pakai face mask. Okay, ini merupakan antara serangan panik akibat face mask. Okay, kita boleh gunakan dia punya, apa orang kata, tips, iaitu pertama ingatkan diri kita bahawa bila kita pakai face mask ni kita akan rasa selamat, kita akan lebih terlindung daripada serangan virus. Kemudian kaedah desensitize, maksudnya kita cuba gunakan untuk kawal emosi kita, kemudian kawal pernafasan. Kawal pernafasan yang paling penting. Dalam apa-apa situasi, tak kisahlah panik ke, kemurungan ke, tertekan ke, serangan, kawalan pernafasan yang paling penting. Bila kita boleh handle kawalan pernafasan kita dengan baik, insyaAllah kita boleh berada dalam keadaan yang lebih tenang. Okay. Kemudian selain itu berseronok lah. Okay, pakai pelitup muka yang cantik. Sekarang ni dah macam-macam fashion dah. Dah macam-macam corak, dah macam-macam gambar boleh buat dekat kita punya face mask kan. Jadi kita boleh gunakan cara ini untuk kita rasa bangga ataupun kita rasa seronok menggunakan face mask di luar. Okey, baik, seterusnya ialah macam mana kita nak elakkan ataupun nak cegah serangan panik akibat pasca COVID-19, memandang kita berada dalam keadaan COVID-19 yang tak tahu bila habisnya. Okey, pertama kita cuba bertenang. Cuba bertenang dan ingat kembali kenapa kita panik. Aku panik sebab aku tak pakai face mask. Aku panik sebab tak pakai sanitizer. Okey, so kita cuba tenang dan juga cuba untuk kawal keadaan diri kita. Okey, seterusnya kawal pernafasan. Okey, dan kemudian ingatkan diri kita bahawa serangan panik ni hanya sekejap dan tak bahaya. Okey, jangan kita overthinking. Bila kita overthinking, benda tu yang boleh trigger kita kepada masalah mental yang lebih serius. Dan yang terakhirlah dapatkan rawatan doktor jika simptom-simptom ini berterusan. Okey, akhir sekali daripada saya dan Puan Su. Okey, selepas kita dah cuba sedaya upaya berusaha untuk cegah dan juga rawat masalah panic attack ataupun panic disorder, okey, kita kena minta bantuan daripada Allah SWT dengan membaca doa penenang hati. Okey, doa ni ada dalam maksurat. Okey, kalau maksurat ni seeloknya kita amalkan setiap pagi dan juga setiap petang. Kita dapat buat pagi petang, dapat pagi atau petang pun dah jadi, dah cantik. Okey, antara doanya ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajil wal kasal wa a'udzubika minal jumni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah, aku berlindung daripadamu sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkaman hutang dan penindasan orang. Okey, doa ni ada dalam maksurat. Jadi cantiknya kita boleh amalkan baca maksurat ni setiap hari. Sebab dalam maksurat ni ada banyak doa-doa dan juga wirid-wirid yang sangat bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Okay, itu sekian sahaja daripada saya untuk perkongsian pengetahuan, untuk berkongsi kesedaran tentang masalah kesihatan mental. Itu sahaja, terima kasih. Puan Su on mic. Ada soalan ke? Saya dah copy link untuk ruangan chat untuk sesi penilaian sesi. Jadi terima kasih Dr. Amran. Okay, again ada sebarang persoalan ke? This inventory psychology test, sebab tu kadang-kadang kita selalulah guna. Jadi kalau macam PA tu macam saya cakap tadi, pelajar boleh gunakan sistem tu untuk tahu tentang diri dia. Kadang-kadang
seronoknya kita akan jumpa tau, kita akan jumpa pelajar yang baik, kita nampak yang baik, ya Allah yang ni kita ingat, kita tiba-tiba kita tengok, tiba-tiba dia cakap bonda saya memang pornografi, bonda tak tahu nak hilang dah macam mana. Jadi sebab dia lonely, bila dia lonely dia tak tahu nak buat apa ni, apa lagi dia nak google lagi benda yang menarik hidup dia. Jadi ke arah porno. Jadi sama-samalah kita bantu pelajar-pelajar UiTM untuk dari segi mental health diorang ni healthy, clean. Kita takkan ada isu macam di kampus-kampus lain yang pelajar tiba-tiba meninggal apa semua. So far walaupun rumours yang meninggal tu adalah faktanya adalah lebih kepada medical punya sakit, tapi of course orang akan cakap pertama yang mental. Okay. Cuma jadi sama-samalah kita. Sebab so far orang sekarang ni tengah banyak tentang program mental. Cuma saya nampak pendedahan kita tentang kerohanian, macam tadi yang Aina cakap kita kena amalkan surah amal surat. Selain tu so far belum ada lagi ceramah tentang how we adapt dengan dari segi kerohanian lah, bukan di kalangan kaunselor tetapi di kalangan agamawan, macam mana kita nak face tentang kematian ke arah daripada pandemik COVID-19 ni. Sebab kita dah biasa kalau kematian kita baca Yasin, kita mandikan jenazah, kita semayangkan jenazah. Jadi norma baru adalah macam mana kita nak belajar untuk semayang doa apa jemaah nak jenazah agama. Benda selain daripada kami yang bidang-bidang psikologi dan kaunseling ni, yang ke depan ke arah pandemik COVID-19, selain dari segi nak mengukur tentang mental illness kita ni, jadi kita nak ukur juga tentang kerohanian, macam mana kita nak adapt dengan benda-benda norma baru kematian begitu. So far kalau kita nampak banyak sangat di kontainer-kontainer di hospital yang jenazah-jenazah yang tak dituntut, Allahu Akbar, jenazah tak dituntut yang ramai menyebabkan kontainer tu full. Okay, kita tak nampak, kita nampak sebab dia tak diceritakan di media. Jadi macam mana kita nak face tentang perkara-perkara yang macam tu lah. Saya harap mungkin sama-sama kita boleh bangunkan juga. Dan saya harap so far kalau macam Fakulti Kejuruteraan awam, you all ada audit accreditation. Jadi saya percaya you all perlukan jumlah pelajar yang menghadiri sesi kaunseling. Apa kata kita sama-sama buat satu program, macam setiap PA ada satu program bersama kaunselor. Jadi banyaklah data pelajar dari segi sesi kaunseling tu. Sesi kaunseling kena ingat, sesi kaunseling bukannya untuk kes-kes yang mudarat. Dia bukan kes-kes yang teruk. Dia adalah satu proses menolong bantu pelajar untuk lebih tahu tentang kecemerlangan hidup dia. Lebih tahu, grooming, how dia enhance dia punya knowledge and so on. Jadi sama-sama lah kita, saya harap lepas ni akan ada PA yang contact kami untuk sama-sama buat program, sama-sama buat kaunseling kelompok, benda-benda macam tu, aktiviti bersama pelajar yang boleh direkodkan di dalam sistem kaunseling to you. Jadi bila you all nakkan report accreditation untuk Fakulti Kejuruteraan Awam, ada data daripada pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam. Kita tak nak tak ada data. Macam tahun lepas data pelajar sikit dalam 5 orang je. 5 orang daripada Fakulti Kejuruteraan Awam jadi sikit. Tapi tamparan hebat tu memang banyak. Jadi banyakkan program bersama kami supaya data tu tinggi. Sebab kita nampak kita sentiasa menjaga kebajikan mental health pelajar. Nak nampak kat situ. Sama-sama lah kita sebab pelajar apa-apa dia akan pergi PA dulu. Lepas pergi PA baru dia pergi kaunselor. Jarang-jarang pelajar pergi kaunselor dulu. Kecuali dia mengajuk dengan PA dia. Wallahualam. Tapi sebagai kaunselor kami mengamalkan etika kerahsiaan. Segala apa yang pelajar buat kami akan cakap dengan orang. Kalau dia nak blame pensyarah ke apa, kami akan fight pada dia orang. Tak boleh nak blame pensyarah sebab pensyarah orang yang memberi ilmu kepada you all. Kalau lah dalam satu kelas tu you all yang bermasalah, kamu tak boleh nak salahkan pensyarah. Sebab ada ramai lagi orang lain yang cemerlang. Awak yang tak cemerlang jangan salahkan pensyarah, salahkan diri sendiri. Anything else dalam kehidupan kita kena give back to diri kita lah, kesalahan diri sendiri dulu sebelum kita nuri jadi ke orang lain. So aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Itu saja daripada kami. Ada apa soalan tak sebelum kita tutup sesi? Tak ada soalan So mohon isi ruangan chat. Ni adalah tentera nombor telefon saya dan Aina. Okey, itu saja daripada kami. Alhamdulillah, maaf salah silap. Semoga tuan-puan semua sihat dirahmati Allah selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah sesi ni akan masuk dalam jalan latihan. Biasanya kami akan cepatlah hantar. Nanti insya-Allah dalam minggu depan Paul Zainal masukkan cepat kami jenis insya-Allah cepat hantar report. Alright, thank you so much for joining today. Alhamdulillah. Okay, take care semua.